Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Mana dia ni? Monty tahu nak itu. Kaswat 10 kan? Ubah ni. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستحيل lawannya. Mustahil khabar muqaddam, lawannya mubtada muakhar. Lawannya dengan makna yang melawaninya. Lawan makna yang melawan. Lawan diddun bermakna mudaddul lahu. Mudad nak dengan isi fa'il iaitu mutaddun. Bukan diddun dengan makna al-istihalah wal imtina'. Imtina'il mustahil bukan nak situ. Sebab istihalah tu wajib. Lawan mana mudadul lah. Jadi bermula lawannya, yakni yang melawaninya, yang melawani bagi qiyamu ta'ala binafsih ialah mustahil, iaitu lawan dengan mana yang melawanikan tu. Qiyamuhu bi ghairih artinya adanya Allah dengan yang lain daripada dirinya. Ada dengan yang lain tu dirupa dengan apa? Dengan bahawa bertenggak ia Allah pada yang lain daripada dirinya. Apa makna bertenggak? Dan lekat. Lekat, mesra, berjelera ke? Padanya, pada yang lain. Seperti bertenggak dan lekat putih pada umpama kafas. Kalau hak ni misal bagi hak mustahil dia lah ni. Seperti bertenggak dan lekat putih pada umpama. Maksud umpama tu seperti kain. Putih pada kain. Dan sejuk, yang lekat sejuk pada air. Dan masin menelekat masin pada garam. Itu satu tafsiran bagi perkara yang mustahil, iaitu yang kata qiyamu bi ghairihi tu. Dan ada Allah kena jadi. Ilat pada kata mustahil kerana bahawasanya jikalau bertenggak ia Allah pada yang lain, nescaya adalah ia Allah tu sifat yang menumpangkan, mana yang menumpang, yang menupih, yang menumpangkan yang lain itu menumpang pada adanya. Maka ternapi daripadanya Allah tu dan luputlah akan Allah oleh makna ketuhanan. Makna ketuhanan iaitu makna ketuhanan tu terkaya daripada yang lain. Terkaya sini mana tak berhajat kepada yang lain. Ghinal mutlaq. Jadi Allah tu bersifat dengan zat yang terkaya, al-mustaghni an kulli ma siwahu, yang terkaya, yang tak berhajat, yang tak menumpang, tak berkendak kepada yang lain. Kalau berkendak bukan Tuhan, sebab kita dah reti makna ketuhanan dulu. Tuhan tu zat yang terkaya, yang ditumpu kepadanya oleh yang lain daripada dirinya. Itu makna Tuhan.
Dan jikalau bahawa seadanya itu kena jadi, nescaya mendahulukan dia Allah oleh adamnya, dan baharu adanya itu itu mendahulukan oleh Adam. Kalau Tuhan tu kena jadi, tentu benda kena jadi ni didahului oleh tak ada. Tu. Tu kena jadi. Kena tak ada dulu. Tu. Dan baharu adanya ada Allah. Kalau dia tu dahulu oleh tak ada, tentu dia baharu. Dan keduanya baharu adanya itu, dan keduanya apa kedua-duanya tu? Arti kedua-duanya tu luput makna ketuhanan. Ini Tuhan bukan Tuhan. Luput makna ketuhanan sebab Tuhan tu kalau perdu andai Tuhan tu berhajat, luputlah makna ketuhanan pada dirinya. Sebab Tuhan tu tak berhajat, tak menumpang. Dan baharu adanya itulah masuk kedua-duanya. Satu, luput makna ketuhanan. Yang kedua, baharu adanya dulu tak ada lah, ada kena jadi. Kedua-duanya itu mustahilun. Ialah mustahil. Ilat pada kata mustahil yang dihukum dengan istihalah. Kerana ilat mustahil. Pada yang pertama, mana yang pertama? Luput makna ketuhanan tu. Ketiadaan suatu pada dirinya. Ini Tuhan bukan Tuhan. Mula-mula dakwa kata dia Tuhan. Tiba-tiba dia berhajat. Mana dia bukan Tuhan. Tak ada satu mana dia bukan dia. Dia tu bukan dia. Tuhan tu bukan Tuhan. Mula kata Tuhan. Tiba-tiba berhajat bukan Tuhan. Tu kata tiada satu pada dirinya. Dia bukan dia. Tu. Dan iaitu ketiadaan suatu pada dirinya tu. Mustahilun. Tuhan bukan Tuhan. Melawan tak? Mustahil. Dan telah tentu qidam. Kerana apa? Mustahil pula yang kedua tu. Iaitu baharu ada Allah. Baharu adanya tu mustahil. Kerana apa? Telah tentu qidam. Pada yang kedua, pada keadaan Allah tu kita kata dia baharu. Pada keadaan dirinya tu baharu. Yang diperdu tadi. Mustahil. Hak kita perdu tu pasal apa? Kerana tentu dah qidam. Sabit dah qidam. Dengan bahasa yang dulu. Mustahil dar tersasul tu. Bila mustahil dar tersasul, barang nak membawa pada dar mutasasul pun mustahil. Itu apa dia? Ada yang mengadakan. Baharu Allah. Maka berhimpun padanya dua yang berlawanan. Berhimpun padanya Allah, dua berlawan. Itu apa dia? Qidam bukan qidam. Dan itu berhimpun dua yang berlawan tu mustahil. Maka mustahil pula barang perkara yang membawa kepadanya mustahil. Iaitu barang yang membawa tu. Adanya dengan yang lain. Atau qiyamu bi ghairi itu mustahil. Barang nak membawa Tuhan jadi baharu, qiyamu bi ghairi. Barang nak membawa Tuhan bukan Tuhan, qiyamu bi ghairi. Tu. Jadi kalau gitu, mustahil juga barang yang nak membawa kepada keadaan dia baharu dan barang nak membawa keadaan dia tu menumpang di yang lain. Iaitu apa dia? Tu. Menumpang di yang lain dan baharu itulah. Apa nama? Terjadi daripada qiyamu bi ghairi. Dan kalau gitu, mustahil lah barang hak bawa tu itu qiyamu bi ghairi tu. Dan tentulah adanya sendiri-diri, adanya tak kena jadi, adanya tak menumpang di yang lain tu. Itulah maksud ada sendiri-diri tu. Habis ada tak bertenggak di yang lain dan ada tak kena jadi. Tu. Apa ada sendiri-diri? Tak bersangkut paut. Tu nak tafsir bagi ada sendiri-diri tu. Tidak bersangkut paut dengan yang lain. Dan lazim oleh bahawa ada ia. Bila dia tu ada sendiri, tentulah dia tu qadim, zat yang qadim. Tu. Habis. Dan inilah pada kata jikalau tadi, dalil adanya Allah sendiri-diri.
Dan istihalah, dalil atas istihalah. Dalil istihalah adanya dengan yang lain, di yang lain. Habis. Satu dalil menunjuk atas dua madlul. Tu. Dalil atas wajib dan dalil atas istihalah. Ada pun dalil mustahil tak ada. Dalil Allah Ta'ala, dalil Tuhan bersifat dengan mustahil tak ada. Habis. Dalil istihalah ada lah. Maka yang keenam. Yang keenam. Ini bilangan yang keenam. Keenam ni keenam pada bilangan. Keenam pada sebutan. Keenam pada susunan saja. Jadi keenam tu sifat bagi bilangan yang mahzuf. Yang keenam mana? Bilangan yang keenam. Wahdaniyah. Al-wahdaniyatu. Wahdaniyatuhu ta'ala. Artinya, arti wahdaniyah tu. Asa. Nak kata sa pun tak apa lah. Kata satu pun tak apa. Saya faham sudah. Setengah orang dilarang. Dia kata jangan kata Tuhan tu satu. Kata asa. Ialah. Kalau kata satu pun tak faham, tak edit pun. Kalau kata asa pun tak faham, tak edit juga. Tu. Kalau kata satu pun faham, tak apa. Nak dipaham. Sebab maha lah. Tuhan maha kuasa. Kata kuasa pun tak apa. Dah saya faham. Tak bermaha pun tak apa. Setengah orang dilarang. Jangan kata Tuhan kuasa. Kata maha kuasa. Yalah, kalau tak faham pun buh maha pun tak jadi. Faham tak apa. Tak ada masalah apa. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Artinya asa Allah Ta'ala. Sa pada zatnya, pada dirinya Allah. Dan pada sifat-sifatnya sifat Allah. Ni muskil pula. Macam mana ketasa bersifat? Dah ketasa bersifat, apa nama sifat 20? Kalau tak nama sifat satu ya. Akan datang di hurai. Dan mana dia? Dan sifat-sifat mana? Sifat yang ada. Sifat-sifat ada seperti sifat ma'ani lah. Sifat-sifat ma'ani, qudrah, iradah, sama', basar, kalam. Kalam tu satu, iradah tu satu, basar tu satu. Kalam hak mana satu ni? Kalam mana perkataan banyak. Tapi qadim akan datang lah. Juga kalam mana? Dan pada perbuatan-perbuatan. Sa pada perbuatan. Akan datang apa mana sa pada perbuatan. Dulu kita mengaji dah. Bab mukhalafah. Perbuatan Tuhan. Perbuatan mana maf'ul. Mana benda yang dibuat. Benda yang dijadi itu. Asal tak ada jadi ada. Itu perbuatan Tuhan. Tak pakai maddah. Tak pakai bahan. Dulu ngaji dah mukhalafah. Ini sebut perbuatan juga. Makna apa sini? Akan datang. Iaitu yang kata asa tu. Tunggalnya. Jadi tidak berbilang-bilangnya. Pada segala perkara itu. Mana perkara? Iaitu zat, sifat-sifat dan perbuatan. Ini boleh nak tafsil. Dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya pada zatnya Ta'ala itu yang dikendaki pada ini percaraan, yakni pada percaraan wahdaniyah itu dua makna. Pertama daripada dua makna tu, bahawasanya demikian, tidak bersusun dan tidak berkapuh, tak berkampuh. Zat Allah Ta'ala tak bersusun, tak berkampuh. Tak faham bersusun, faham dikampuh. Sama makna. Tak bersusun, tak berkampuh daripada beberapa suku-suku yang berbilang-bilang. Daripada suku-suku, daripada juzuk-juzuk yang berbilang-bilang.
daripada juzuk-juzuk pada bahagian-bahagian yang berbilang-bilang. Maka tiada berbetangi. Jadi tak berbetangi, tak berbetang. Bentang lah. Betangi ni bentang. Tak boleh bentang. Tuhan tu tak bentang. Bentang ni ada bentang jalan panjang, bentang jalan lebar. Kita bentang seperti bentang tikar. Bentang. Tuhan tu bukan pasal boleh bentang gitu. Tu. Nak membidang dia, nak membentang dia. Kita berlanjutan dengan satu betangan, dengan satu lanjutan tak. Hak boleh bentang ni, hak ni hak jirim ni, hak berkampuh ni. Boleh bentang. Nak bentang lebar ke, nak bentang ke panjang kan boleh. Dah zat Tuhan bukan bangsa bersusun. Di Tuhan tu bukanlah bangsa boleh bentang dengan satu bentangan. Maka tiada dapat. Apa makna tiada dapat? Arti tiada dapat tu. Tiada sah di pardu takdir. Nak andai tengok. Nak pardu tengok. Tak sah di pardu. Bahawa dibahagikan zatnya sekali-kali. Benda yang boleh pardu ni benda ada kam mutasil. Ayam lagi. Nak beli ayam sekok nak kata berapa? Nak pardu berapa? Nak kata 8 boleh. Nak kata 12 boleh. Nak rincik bagi hancur boleh. Nak buat sabuk pun boleh. Tu boleh. Jadi berapa? Tu boleh kita pardu tengok. Bukan nanti kerat tak. Tak nanti kerat bifi'alin. Tak nanti kerat sungguh. Cuma kita pardu ya. Baik. Orang ada 20 orang. Nasi dia sepayuk. Kita pun pardu lah nasi itu berapa. Kita pun tengok orang ni ada 20 orang. Nak masak banyak mana ni? Berapa cupak nak masak ni? Kita pun pardu tengok. Bila dapat sepayuk ni, boleh bahagi tak 18 orang, 20 orang ni. Tu. Jadi boleh kita pardu. Sebab apa? Sebab dia bersusun daripada juzuk. Di zat Tuhan tu, tak dipardu, tak sah dipardu. Nak pardu takdir, nak andai tengok, nak bagi berapa. Dibahagikan zatnya sekali-kali. Tiada, ni kata, zat Tuhan bukan berjisim. Itu orang yang i'tiqad mujassimah ni. Orang yang berjisim, mentubuhkan Tuhan. Dia mentubuhkan Tuhan. Boleh nak pardu berapa pun tubuh Tuhan. Dia kata, tak, kami tak i'tiqad Tuhan tu berjisim. Yalah, dia tak mengaku benda tu. Tapi dalam dia bercakap tu, kita dengar, dia nak pergi ke situ lah. Dia kata apa? Arash ni besar. 4 malaikat tanggung arash. Akhirat esok tambah lagi 4 jadi 8 malaikat tanggung arash Tuhan. Arash Tuhan tu besar sangat dah. Kursi dengan arash tu nak banding dia antara padang dengan cincin. Kursi dengan alam dunia ni pula seperti padang dengan cincin juga. Besar sungguh arash Tuhan. Kalau gitu, arash sendiri pun dah besar sangat. Tuhan ni maha besar. Lagi besar pada arash dia kata. Jadi nampak cara dia faham tu, dia seolah dia kata Tuhan tu bersusun lah supaya arah tu. Cuma besar lagi ya. Berkampuh. Seperti mana arah boleh bahagi. Tuhan boleh bahagilah. Kita faham pada dia kata. Dia kata Tuhan besar lagi pada arah tu. Baik. Kita tak bukan besar mana tu. Bukan mana berkampuh bersusun berjuzuk tu. Baik. Tak dapat dibahagi sekali-kali, tiada dengan jalan bujur. Bujur ni panjang lah. Bujur ni panjang. Seperti dalam kitab fiqah kata, kitab fiqah Jawi lah.
Bila kita pergi semayang tengah padang, kita boleh jadikan sutrah kita tu nak pacak tiang boleh, ataupun kita buat gurisan. Gurisan bujok. Ha. Masa bujok tu daripada depan kita sampai ke belakang kita ni. Garisan membujok, bukan garisan melintang, bujok. Ha. Macam juga kita kata garis bujok, garis lintang. Garis bujok itu longitude. Garis lintang kita latitude. Pembahagi antara utara selatan. Garis bujok tu pembahagi antara timur barat. Ha, tu. Jadi bujok ni mana? Kok panjang. Ha, tu. Tiada dengan jalan bujur dan tiada dengan lintang. Lintang ni kok melintang. Garis lintang. Jadi tak bolehlah nak piduk andai Tuhan tu nak bagi kok bujok ke nak bagi kok lintang ke tak. Ha, tu. Dan tiada dengan dalam. Dalam tebal ni. Tak juga kok tebal. Maka tiadalah kalau Tuhan tu bukanlah bangsa boleh fardu kok bujok, maka tiadalah panjang dan tiada Tuhan tu lebar dan tiada tebal. Ha, tu. Lepas tu dah tak boleh kerat, tak boleh belah bagi. Tuhan tu halus juga. Kecil sebab Johor Firip. Satu benda yang tak boleh belah bahagi. Tidak ada hadul mustarak, tak boleh buat apa dah. Tak boleh belah bahagi dah. Halus sekali. Ha, ke Tuhan macam tu. Dah kata tak boleh fardu kok bujang, tak boleh kok panjang, tak boleh kok lintang, tak boleh kok dalam, tak boleh. Ha, kau sangka Tuhan ni sangat kecil sampai tak boleh belah bahagi. Ha, tak juga. Dan tiada. Bahkan tiada juga sangat kecil Tuhan tu. Ha, tu. Kenapa? Kerana telah lalu bahwasanya bukan zatnya itu jauhar dan jirim pada bab mukhalafah tu ni. Ini kembali pada mukhalafah boleh ya. Ha, zat Tuhan tu bukan jauhar dan jirim. Dan ini makna ni, makna tiada bersusun zat dari tak berkampuh daripada juzuk-juzuk tu. Ha, dikatakan nafi kam muttasil pada zat. Ini istilah ulama mutakallimin. Orang takut pada istilah dia takut. Bila ngaji usul dia takut. Dia kata ni semua ni benda-benda tak ada zaman salah belaka. Tapi dia mengaji tajwid ada pula. Mak mutasil, mak munfasil. Itu pun istilah juga, tak ada juga zaman Nabi. Jadi istilah nak bagi mudah kita mengaji, nak bagi mudah kita faham, dia sebut nafi kam mutasil pada zat ni lah makna dia. Dengan bahawa zat Tuhan tu bukanlah berkampuh, bukanlah bersusun daripada juzuk-juzuk. Kalau berkampuh bersusun, tentu ada kam di situ. Boleh kita andai, boleh kita perdu. Nak kata berapa. Tu. Habis. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua, ni makna yang kedua. Daripada wahdaniyah pada zat. Bahawasanya tiada ada Tuhan yang lain daripadanya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerti dah makna ketuhanan tak? Dulu kita faham makna ketuhanan. Bila kata Tuhan, mestilah dia tu al-istighna an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Al-mustaghni an kulli ma siwahu tu itulah zat Tuhan. Zat Tuhan dia tak berhajat ke yang lain. Satu. Yang lain menumpu ke dia. Kalau ada dua Tuhan lah. Dah. Kata hak ni Tuhan, hak ni Tuhan juga lah. Kalau hak ni bertuhan juga, tentulah yang satu lagi pun bersifat dengan apa? Terkaya daripada yang lain. Yang lain berhajat kepadanya. Kalau gitu, nisbah dengan yang sebelah sana, yang sini berhajat ke sana. Sebab yang sana tu bersifat dengan ditumpu kepadanya. Sama juga sebelah sini.
Dia bersifat dengan apa? Ditumpu kepadanya oleh yang lain. Yang lain itu masuklah Tuhan sebelah sana. Itulah mustahil berbilang-bilang. Tadi kata Tuhan tu tak berhajat. Tiba-tiba berhajat pula. Sebab apa berhajat? Sebab ada Tuhan satu lagi yang diri yang lain tu berhajat kepadanya. Tak boleh. Berhajat tak berhajat tu berlawan lah. Mula-mula dakwa kata dia Tuhan. Sebab apa? Mula-mula kita dakwa kata dia Tuhan. Bila dia Tuhan tentu dia tak berhajat ke yang lain. Tiba-tiba ada Tuhan satu lagi pula. Tuhan satu lagi itu bersifat dengan dihajat kepadanya. Mana Tuhan yang sebelah sini ni berhajat kepada yang sebelah sana. Sebab apa? Sebab yang sebelah sana bersifat dengan ditumpu kepadanya oleh yang lain. Yang lain tu masuklah yang sebelah sini. Itulah mustahil berbilang-bilang Tuhan. Tak boleh. Jadi di sini pada bahasa Wahdaniah ni, Tuhan tu, makna yang kedua, Tuhan tu sah berzat, tiada satu zat yang lain. Zat yang lain tu yang bersifat dengan sifat ketuhanan lah. Zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan tu. Tu tak ada, ternapi. Dan ini makna yang kedua lah. Dikatakan nafi kam fasil pada zat. Mana kita kena bilang bagi cukup lah. Bilang bagi cukup. Ulama susun kam mutasil munfasil pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Bila bilang bagi cukup, cukup lah. Mana cukup ni, mana kita taklah gugur satu benda yang menyebabkan cedera pada i'tiqad kita. Sebab tu dia kena bilang. Sebab tu ilmu-ilmu apa ulama dia bilang rukun-rukun dia. Mayang rukun 13. Lagi tak cukup 13, tak jadilah semayang kita tu. Gugur satu. Ini pun yang nama Wahdaniah ni kena jaga ni, kena beringat. Kena beringat nafi kam mutasil munfasil ni kena beringat. Bagi bilang bagi cukup. Takut cedera pada i'tiqad kita. Habis itu dia bagi mentadwin menyusun ilmu ni. Salah ke khalah ke, sama i'tiqad sama aja. Ulama salah pun macam tu jugalah. Khalah macam tu juga. Jangan kita tersangka kata, bila tak ada bahasa macam kita ni, ulama salah dulu ni, i'tiqad Tuhan berjuzuk berjisim lah. Tak. Sama i'tiqad. Cuma cara menyusun membahaskan ilmu tu lain. Seperti Imam Tahawi sendiri. Matan Tahawi itu atas jalan ulama salah lah. Dia menafi al-a'dha, al-arkan, wal-adawat. Menafi habis belakang. Ana mukhalafah. Ibarat lain-lain. Qadimun bila bertida'in, daimun bila intihain, la yafna, wala yabidu. La yafna. Tidak binasa Tuhan tu. Tuhan tak binasa, Tuhan mukhalafah dah. Tuhan menafikan al-arkan, al-a'dha, wal-adawat semua tu. Di Bamai hari ni, orang dia duk sangka kata dia tu jalanan salah. Dia i'tiqad Tuhan berjisim. Kok mana kata jalanan salah? Bukalah Imam Tahawi tu. Nak ngaji jalanan salah. Dia kata Tuhan tu berjihad berpihak. Sebab apa alasan dia? Oleh kerana zat Tuhan tu boleh dilihat di akhirat esok. Tentulah Tuhan tu berjihad berpihak. Ada arah. Jadi tak ada beza apa dengan Mu'tazilahnya. Cuma Mu'tazilah dia beriktikad Tuhan tu tak dapat dilihat. Di dunia tak dapat dilihat. Di akhirat sendiri pun tak dapat dilihat. Pasal apa? Pasal Tuhan tu kalau dia dapat dilihat, tentulah dia berpihak. Tentu dia berjihad. Tentu dia berhubung dengan cahaya.
tentu kita berhadap. Ha. Jadi oleh kerana dia menafikan benda semua, dia nafi habis dengan lihat-lihat boleh nafi. Oleh kerana Tuhan tak berjihad, tentu Tuhan tak dapat dilihat. Sebalik dengan mujassimah pula, Tuhan tu dapat dilihat. Oleh kerana Tuhan dapat dilihat, tentu dia berjihad. Aku tu pula dah. Jadi tak ada beza apa dengan Mu'tazilah segi jihad. Cuma Mu'tazilah menafikan jihad, menafikan lihat. Mujassimah ni pula menyabitkan jihad sebab nak menyabitkan melihat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menafikan jihad, menyabitkan melihat, nampak kita akan zat Tuhan. Tu. Beza di situ. Tu. Tuhan dia berjihad, dia berjisim lalu. Tentulah Tuhan tu dapat dilengkongi. Kalau dia berjihad, dia pakat lengkong Tuhan belakang. Dah dia berpihak dah, nisbah dengan kita seorang, kita beradab dengan Tuhan. Orang lain pula dia beradab pula. Kalau gitu pakat lengkong Tuhan. Tu. Bahaya akidah ni. Dia pun abah juga Amr Tibari. Amr Tibari. Yang abah tak habis lah. Amr Tibari itu ada ikhtira'i, ada intiza'i. Kalau ikhtira'i, tak ada lah muntazak minhu. Bahasa reka tak? Bulat di bola, bulat. Empat segi di bola tu, dia panggil pakai reka, ikhtira'. Kalau gitu, bola bukan muntazak minhu dia. Bukan muntazak minhu bagi empat segi. Kalau bulat di bola tak apa, bola sebagai muntazak minhu dia. Tu. Baru boleh kata al-intiza'i. Dia pun abah juga bertempat tak bertempat. Pandai pula Amr Tibari lah ni. Tu. Tapi bercabut tak kena. Habis. Mana esok ni, seolah-olah sangka dia ni apa dia? Tuhan ni pakai kita boleh lengkong. Tuhan ni kita boleh lengkong. Sebab dah berjihad lah. Masih Tuhan di depan dia beradab dengan Tuhan. Kau ni beradab juga, kau ni beradab juga. Mana itu boleh pusing. Bukan tekat lengkong kau keliling. Lengkong kau atas yang boleh. Pakai lengkong habis. Lengkong Tuhan. Itu dia, akidah. Akidah orang yang tak mengaku kata dia tu menjisimkan Tuhan. Tapi dia cakap dia tu, dalam cakapan dia tu, memberi faham kata dia tu menjisimkan Tuhan, memihakkan Tuhan, menjisimkan Tuhan lah. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, mana dia? Dan makna sa Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya itu, dua makna juga. Seperti mana sa pada zat, dua makna. Pertama, bahawasanya tiada berbilang-bilang satu-satu bagai daripada segala bagai sifat-sifatnya. Sifat mana ni? Sifat yang ada. Ini sifat-sifat yang wujudi. Lagi mawujud lah. Adapun sifat-sifat yang bukan wujudi, kalau berbilang-bilang pun tak apa. Tu. Sifat-sifat seperti sifat salbiah. Tu. Tuhan ni bersifat dengan qidam, bersifat dengan baqa, bersifat dengan mukhalafah, bersifat apa? Satu benda tu bersifat dengan banyak sifat tak apa. Yang ni sifat yang bangsa sungguh. Ni satu-satu sifat bangsa ada. Hanya satu qudrah. Qudrah dengan mana mabda' bagi ta'aluk. Dan satu iradah. Dan satu ilmu. Demikianlah dan seterusnya lah. Satu sama', satu basar, satu kalam, satu hayah. Demikianlah segala sifatnya. Dan yang berbilang-bilang tu bukan diri sifat tak.
Yang berbilang-bilang itu takluknya juga. Takluk sifat. Tadi mabda' bagi takluk. Dia takluk apa? Mengada langit, mengada bulan, mengada bukit, mengada bintang. Muta'alaq berbilang-bilang juga. Dengan sebab berbilang-bilang takluk, berbilang-bilang lah muta'alaq tu. Mengada, mengada, mengada. Banyak kali mengada. Yang berbilang-bilang tu takluk. Mendengar kita, mendengar batu, mendengar kayu, mendengar zik, mendengar umak, mendengar bakar. Banyak mendengar tu, takluk tu. Tu. Melihat kita, melihat bulan, melihat matahari, melihat jin, melihat manusia. Banyaklah melihat tu. Yang berbilang-bilang takluk juga. Adapun sifat tak berbilang-bilang. Sebab tu ta'rif sifat ma'ani, sifatun mawjudatun qadimatun qa'imatun. Sifatun mawjudah. Lepas tu sifat yang qadimah. Lepas tu sifat-sifat ni pula, tiap-tiap sifat ma'ani tadi, dia bersifat dengan sifat nafsiyah. Itu bersifat dengan ada. Dan dia juga bersifat dengan sifat salbiah. Dia bersifat dengan ada satu. Dia juga bersifat dengan apa? Bersifat dengan sifat salbiah. Qudrah Tuhan tu bersifat dengan qidam. Dipanggil sifatun qadimatun. Qudrah Tuhan tu bersifat dengan baqa. Bersifat dengan kekal. Qudrah Tuhan tu bersifat dengan mukhalafah. Menyalahi sifat-sifat baharu. Sifat-sifat baharu arat. Qudrah Tuhan bersifat wahdaniyah. Qudrah Tuhan tu tak kena jadi. Qudrah Tuhan bersifat dengan Qudrah Tuhan bersifat qiyamu binafsih. Tak kena jadi. Qudrah Tuhan bersifat dengan ni wahdaniyah. Atau kata sar. Qudrah Tuhan bersifat dengan wahdaniyah. Kembali sini. Tiap-tiap sifat-sifat yang ada tu bersifat pula dengan sifat salbi tu. Dipanggil salbi bagi sifat. Baik. Dan ini makna dikatakan nafi kam muttasil pada sifat-sifat. Inilah makna dia. Kata ni sifat 20. Apa makna Tuhan tu pada sifat? Makna ni lah. Makna dia sifat-sifat makni Tuhan tu, tiap-tiap satu sifat makni tu satu-satu. Satu qudrah, satu iradah, satu sama', satu basar, satu kalam. Bukan berbilang-bilang dua qudrah ke tiga qudrah, bukan. Habis. Dan ini makna dikatakan nafi kam muttasil pada sifat-sifatnya sifat Allah Ta'ala. Pada sifat-sifat. Dan yang kedua, daripada dua makna pada sifat tu, bahawasanya tiada ada bagi yang lain, yakni yang lain daripada zat Allah, atau ada daripada yang lain daripada zat Allah, daripada Allah, satu sifat jua pun yang menyerupai akan satu sifat daripada sifat-sifatnya. Seperti qudrah Allah Ta'ala. Ada qudrah Allah Ta'ala di yang lain? Tak ada. Tanafi. Dan ini makna dikatakan, ini makna mana? Nafi kam, ini makna tiada bagi yang lain. Daripadanya satu sifat seperti sifatnya tu, dikatakan nafi kam munfasil pada sifat. Muttasil, munfasil. Muttasil, munfasil. Ingat di lafaz tu. Nak erti makna yang lafaz tu. Munfasil bercerai. Muttasil berhubung ada. Habis selesai. Dan makna asa, Allah Ta'ala pada perbuatan. Situ kan? Wallahualam. Kan nak probih. Ini elok juga kita baca ke depan sebab ini nak bersangkut usaha ikhtiar ni. Cerita panjang lebar ni, masalah usaha ikhtiar ni bersangkut dengan mengesah Allah Ta'ala pada perbuatan. Elok kita probih tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Macam makulah ya.